InsyaAllah kita mula dengan Ummul Quran. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi samil 'alim minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman amma ba'. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Marilah sama-sama kita memanjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sepenuh hati kita. Kita memperdalamkan rasa terima kasih kita, rasa syukur kita, rasa tunduk kita kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segala nikmat yang Allah beri, segala taufik, hidayah, segala perkara-perkara yang kita suka, yang Allah jauhkan kita daripada perkara yang kita tak suka, perkara yang membawa kepada keburukan. Jadi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tanda kita syukur kepada Allah, marilah sama-sama kita mengikhlaskan hati kita supaya hati kita benar-benar membina kekuatan yang diberikan oleh Allah, barakah daripada majlis ini. Dan kemudian kita merendahkan hati-hati kita, kita merendahkan jiwa kita untuk menerima kebenaran Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana kerendahan hati itulah yang akan menjadi asbab utama untuk diberikan hidayah Allah. Untuk hidayah Allah, rahmat Allah itu turun kepada kita dengan kerendahan hati kita. Maka kita tunduk sungguh-sungguh, rendahkan hati kita sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan apa yang ada dalam hati kita ini akan menjadi cermin untuk kita meningkatkan lagi amalan kita, insya-Allah. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Kita nak melihat dalam hidup kita satu perasaan sayang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana hanya dengan sayang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam maka kita akan dapat sayang Allah. Kenapa? Kerana jalan untuk menuju kepada Allah itu adalah jalan yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Allah Ta'ala menggambarkan kepada kita tentang bagaimana sekiranya kamu mencintai Allah ataupun kamu nak cinta Allah, nak sayang pada Allah, fattabi'uni, maka ikutlah aku, ikutlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yuhibbukumullah, nescaya Allah akan sayang pada kamu. Jadi kita kena memenangi sayang baginda Rasul sebagai kita kata imam kita, sebagai Rasul kita, sebagai yang menjadi kita kata membawa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bagaimana cara kita sayang Rasul sallallahu alaihi wasallam? Dengan kita mengikuti sunnahnya. Kita cuba ikut apa yang kita tahu. Kalau kita tahu ni sunnah Rasul sallam, kita ikut. Kita ikut, kita patuh. Walaupun mungkin kita rasa pelik, kadang-kadang kita tak biasa, tapi bila benda ni sunnah, kita buat, kita ikut. Kerana sunnah itulah yang akan membawa kepada sayang Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Pada hari ini kita akan sambung yang berkenaan dengan
ciri-ciri jilul ma'ud, ciri-ciri generasi yang dijanjikan oleh Allah di akhir zaman ini, terutamanya untuk kita sama-sama cuba meneliti diri kita, muhasabah, supaya ciri-ciri itu ada pada kita, ada pada kita. Jadi ada beberapa soalan sebenarnya, yang persoalan-persoalan yang saya nak rungkaikan sikit pada pagi ini, menyambung daripada perbincangan kita 2 hari yang lepas, satu hari semalam dan kemarin, berkenaan dengan zuhud, zuhud, generasi yang zuhud, generasi yang zuhud yang ada di atas muka bumi ini adalah merupakan generasi yang melambangkan kesempurnaan akal. Jadi kita dah bincang beberapa perkara semalam, insya-Allah kita sambung sikit daripada apa yang saya petik daripada kitab-kitab yang lain. Saya ambil rujukan, saya ada beberapa kitab, bukan satu kitab. Jadi saya akan gabung-gabungkan supaya mudah-mudahan dia menjadi satu bahan yang sesuai untuk kita, insya-Allah. Jadi kita telah pun berbincang berkenaan dengan zuhud itu, dan kita telah mendengar Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu telah berkata kepada para tabi'in. Para tabi'in ni para pengikut sahabat, mereka yang mengikuti sahabat yang tak sempat bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dia mengatakan kepada mereka bahawa kamu ini, kalian merupakan golongan yang paling banyak melakukan ibadah, puasa, solat dan sebagainya, berbanding dengan sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Nabi pun tak semua yang dapat solat macam mana kamu solat, banyak solat sunatnya, banyak dia kata puasanya, puasa banyak, solat banyak. Kemudian begitu juga hafal Quran, mungkin ramai juga sahabat Nabi tak hafal Quran 30 juz, ramai tak hafal Quran 30 juz. Namun dia kata kamu tidak menjadi lebih baik daripada mereka, kamu tak boleh lebih baik daripada mereka. Maka ditanya oleh para tabi'in, macam mana, mengapakah, apakah yang menjadikan lebih baik daripada sahabat-sahabat? Maka Ibn Mas'ud menjawab, mereka adalah golongan yang paling zuhud daripada kamu di dunia ini, paling zuhud daripada kamu di dunia ini, dan mereka paling gemar dengan akhirat. Jadi mereka ini adalah golongan yang mencari akhirat, mencari akhirat. Jadi saya nak urai sikit perkara ini, dan kita telah pun menceritakan sedikit tentang bagaimana contoh-contoh sahabat-sahabat, sifat zuhud sahabat, sehingga kita mendengar contohnya Salman Al-Farisi, Abu Abdillah, yang menangis ketika bertemu dengan Sa'ad bin Ibn Waqqas radhiyallahu anhu. Bagaimana Salman radhiyallahu anhu telah menangis, dikata pada saat Rasulullah SAW dulu kita ni tidak ada kekayaan, tidak ada banyak bahagian dunia. Rasulullah kata, kamu ambillah dunia ni sekadar bekal untuk musafir. Kemudian Sa'ad pun aku tengok keliling apa yang ada pada Salman ni. Rupanya tidak ada apa-apa, hanyalah satu bekas baldi untuk dia basuh baju dia. Jadi maka dua-dua pun menangislah. Pada masa itu teringatkan apa yang digambarkan oleh Rasulullah SAW itu sifat zuhud para sahabat. Jadi pada hari ini kita nak sambung dengan kita nak merujuk kepada beberapa kata-kata para ulama yang menggambarkan bahawa apakah dia hakikat zuhud itu, yang kita nak kena sama-sama menghayatilah. Kenapa? Kerana zuhud ini adalah merupakan perkara yang akan menyebabkan akal kita ni sempurna berfikir. Kalau kita tidak zuhud, tidak ada sifat zuhud, maka akal kita itu tidak akan sempurna, sempurna. Dan kita telah pun mendefinisikan yang lepas, dan apakah yang kita maksudkan dengan zuhud itu, iaitu perasaan ingin berpaling, perasaan jiwa kita, perasaan ingin berpaling dan mengasingkan diri. Ini perasaan nak berpaling, nak mengasingkan diri daripada keseronokan dunia, jadi itu kita dah sebut bagaimana zuhud itu adalah merupakan apa yang ada di dalam hati daripada dunia. Maka apa yang ada pada dunia, hari ini kita tengok sikit. Dunia itu adalah dua perkara, tidak tiga, tidak empat. Dua dunia ni kita nak simpulkan menurut apa yang digambarkan oleh Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad rahimahullah. Al-Habib Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad rahimahullah, dia telah mengatakan bahawa dunia ini adalah dua perkara, tidak tiga. Jadi mari kita nak tengok hari ini bagaimana ulama-ulama kita yang terdahulu menyatakan tentang
tentang dunia ini. Kita nak tengok dunia ini ada dua benda. Yang maksud yang pertamanya ialah hubbul mal. Yang dimaksud dengan dunia itu, dunia yang dimaksudkan yang pertama hubbud dunia, sebut hubbud dunia, wa karihatul maut. Apa maksud hubbud dunia? Yang pertama sekali ialah hubbul mal. Kita cinta harta. Ataupun kita, maknanya hubbul mal ni maknanya keinginan dalam diri kita untuk memiliki harta. Hati kita ada keinginan untuk memiliki harta. Diri kita, jiwa kita ada keinginan untuk duit. Hati kita berkeinginan untuk duit, untuk harta, untuk tanah, untuk rumah. Itu hubbul mal. Jadi yang pertama yang dimaksudkan dunia ialah hubbul mal. Hati sayang kepada harta. Hati sayang kepada duit, kepada tanah, rumah, kereta dan sebagainya. Itu nombor satu. Jadi hubbul mal nombor satu. Dan kemudian yang dimaksudkan dunia, yang dimaksudkan hubbud dunia itu, apa dimaksudkan hubbud dunia itu ialah hubbul jah, dia kata. Hubbul jah. Apa maksud jah ini? Hubbul jah. Hubbul jah ini maksudnya lah milkul qulub. Ini penting tuan-tuan, ini penting. Hubbul jah ini maksudnya ialah milkul qulub, iaitu kita ingin memiliki hati manusia. Maknanya hubbul jah ni maknanya bukan pangkat, bukan kita kata tu sahaja, tetapi hubbul jah ini ialah hakikat. Hubbul jah ini ialah hati kita ingin memiliki, menguasai hati manusia. Kita nak menguasai manusia. Itu hubbul jah. Kita ingin supaya manusia sayang pada kita. Ingin supaya manusia hormat kita, cinta kita, menghargai kita, memuliakan kita. Jadi maknanya hubbul jah ini dimasukkan dunia ni bila dalam hati kita ada hajat, ada perasaan ingin memiliki hati manusia. Kita nak manusia, hati manusia itu supaya manusia itu sayang kita, hormat kita, cinta kita, menghargai kita, memuliakan kita. Itu yang dimasukkan kita ada kedudukan pada manusia. Kedudukan. Jadi dia termasuk pangkat. Pangkat pun termasuk. Hubbul jah ni termasuk pangkat. Termasuk juga riasah, kepimpinan. Jadi maknanya hubbul jah ini ialah kita berhajat, hati kita ni nak memiliki hati manusia supaya manusia itu hormat kat kita, cinta kat kita, menghargai kita, memuliakan kita. Jadi kalau orang-orang mempunyai harta dan jah ini, apabila orang-orang mempunyai hajat untuk memiliki harta, hati. Saya sebut hati. Hati nak memiliki harta. Hati nak memiliki kedudukan. Kedudukannya kita nak orang pandang kita, orang muliakan kita. Orang sayang kita, orang hormat kita, orang ra'i kita. Kita nak orang agungkan kita. Maka apa-apa sahaja yang kita kendaki mungkin terjadi. Maknanya kalau kita ada harta dan kita ada jah ini, kedudukan ini, maka apa pun kita nak dapat daripada manusia. Kemungkinan berlakulah. Duit, bila kita ada wang, contohnya ada orang akan hormat kita. Apalagi ada kedudukan. Mana ke mana sahaja kita pergi, kita ada duit, kita kaya dan kita ada pangkat, kedudukan, maka tentulah ke mana sahaja kita pergi, orang sambut kita, orang ra'i kita. Jadi, maka sesiapa yang zuhud itu, seseorang yang zuhud itu, dia tidak menghiraukan dan dia tidak menginginkan pada harta dan kedudukan itu. Maka siapa yang ada dalam hatinya satu perasaan tidak menginginkan, tidak menghiraukan, tidak penting padanya harta dan kedudukan pada dalam hati, maka dialah seorang yang siddiq, seorang yang benar. Nampak? Jadi zuhud ini dia boleh membawa kepada siddiq. Ini siddiqin, para orang-orang yang siddiq. Apa maksud orang yang siddiq ini? Orang yang benar. Yang benar. Yang benar imannya, yang benar kefahamannya, yang benar kehidupannya, yang benar segala yang ada dalam kehidupannya tadi. Maka siapa-siapa yang bersifat zuhud tadi, saya ulang maka dia tidak akan menghiraukan, dia tidak akan menginginkan kepada harta dan kedudukan. Hati dia tak mau harta, hati dia tak mau kedudukan. Itu maksud zuhud. Ini satu perkara yang penting kita nak faham supaya kita boleh betul-betul masuk dalam golongan orang yang mendapat hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi zuhud ini bukanlah bermaksud tidak memiliki.
ataupun tidak mempunyai sesuatu. Bukan maksud zuhud ni tidak ada harta ataupun tidak memiliki kedudukan. Bukanlah maksud zuhud itu tidak memiliki atau tidak mempunyai. Contohnya Nabi Allah Sulaiman alaihissalam termasuk Nabi yang paling zuhud. Nabi Allah Sulaiman termasuk Nabi yang paling zuhud. Tetapi baginda banyak harta dan ada kedudukan. Kan? Jadi Nabi Sulaiman dia zuhud, tapi dia ada harta yang banyak. Kan? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri, beliau termasuk orang yang paling zuhud. Yang paling zuhud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi beliaulah manusia yang paling banyak menguasai hati manusia. Maknanya orang terpikat dengan dia. Dia boleh menguasai hati manusia. Sesiapa pun akan hormat pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan tunduk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun kawan, walaupun lawan. Kawan atau lawan, dua-dua akan nampak Rasulullah hormat dia. Maksudnya Rasulullah SAW menguasai hati-hati manusia. Dengan akhlaknya, dengan kepribadian yang saleh, dengan demi wahyu yang diberikan Allah sebagai Rasul, dengan sifatnya yang maksum. Jadi memang Rasulullah memenangi hati manusia. Sedangkan Rasulullah paling zuhud. Jadi bukan bermaksud zuhud itu kita tidak memiliki harta, tidak memiliki kedudukan. Bukan juga zuhud itu tidak bermakna kita tidak mempunyai harta, tidak mempunyai kedudukan. Jadi orang yang memiliki harta dan memiliki kedudukan, harta dan kedudukan, janganlah pula kita kata bahawa mereka tidak zuhud. Ni kaya ni, tentu tak zuhud. Dia ni kaya, banyak harta, tentu tak zuhud. Dia ni orang yang ada kedudukan, dihormati, orang semua respect dia, tentu dia tak zuhud. Bukan begitu. Dia bukan suasana harta yang ada pada dia, kedudukan yang apa adanya. Tetapi orang yang zuhud itu ialah orang yang tidak menghiraukan, tidak menginginkan harta dan kedudukan. Hati dia tak mahu harta. Hati dia tak mahu kedudukan, tak mahu dihormati, disanjung-sanjung dia tak mahu. Tapi dia ada harta. Dia ada kedudukan. Jadi bukan pada luar tapi pada dalam. Sebab itulah zuhud bukan bermaksud tidak mempunyai dan tidak memiliki tadi. Orang yang tidak zuhud, ni tengok orang yang tak zuhud. Kita tengok diri kita. Diri kita ni tak zuhud lagi lah. Orang yang tidak zuhud adalah orang yang menginginkan memiliki harta. Bila hati kita ada teringin untuk memiliki harta, hati kita nak, maka kita tak zuhud. Kita bukan zuhud. Ataupun menginginkan memiliki kedudukan. Hati kita nak kedudukan, nak pangkat, nak supaya orang ra'i kita, nak orang hormat kita, nak orang sanjung kita. Hubbujah disebut tadi. Maka kita ni bukan zuhud. Kalau kita ada dua benda ni, kita bukan zuhud. Walaupun dia tidak dapat. Jadi walaupun dia miskin. Kita miskin, pakai compang-camping, pakai sekadarnya. Kan? Tapi hati kita nak harta. Hati kita hajat nak harta. Maka itu bukan zuhud walaupun kita miskin. Ataupun kita ni tidak ada kedudukan. Kita orang biasa je. Tak izin minum air sikit. Mana air tadi? Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, bismillah. Alhamdulillah, bismillah. Alhamdulillah. Jadi walaupun kita miskin, walaupun kita bukan pemimpin, bukan ada kedudukan, orang tak ra'i kita, tak lawat kita, tapi hati kita hajat kepada harta. Hati kita hajat kepada kedudukan. Jah tadi tu. Orang suka kita, orang sanjung kita, orang puji kita, orang ra'ikan kita. Maka kita tidak zuhud sebenarnya. Ini hakikat zuhud tadi. Ini kita kena faham ni. Ini yang banyak orang tewas. Dia ingat zuhud ni pakai kopiah, dia janggut, pakai jubah, masuk pejabat. Masuk pejabat, pakai jubah, pakai janggut, pakai apa semua. Kemudian jalan tunduk, itu zuhud. Tapi hati hajat kepada pangkat. Hati hajat nak jadi Perdana Menteri, jadi menteri. Hati hajat pada kedudukan. Hati hajat pada gaji, takut hilang jusah.
takut hilang kata kedudukan dia, maka itu bukan zuhud. Zuhud ni apa? Zuhud ni walaupun dia kaya, walaupun dia ada kedudukan, tapi hati dia tidak berhajat pada kekayaan itu, tidak berhajat kepada harta. Kedudukan tu pun dia tidak berhajat pada kedudukan. Dia tak suruh orang sanjung dia, hormat dia, puji dia. Jadi hati dia tak mau. Hati dia tak mau, tapi dia ada, hati dia tak mau. Itu barulah zuhud. Orang miskin, tak ada harta, tak ada kedudukan, pangkat tak ada, orang tak respect, tapi hati dia hajat kepada harta. Hati dia nak memiliki kedudukan, maka itu tidak zuhud. Tak sempurna akalnya. Maka zuhud, hakikatnya dia tidak menghiraukan harta. Dia tak menghiraukan harta. Hati tadi tidak menghiraukan harta. Tidak menghiraukan kedudukan. Sama ada dia ada atau dia tidak ada, sama je. Dia ada, tak ada, sama je. Hatinya tidak peduli akan hal tersebut. Hati dia tak kisah. Ada pun tak apa, tak ada pun tak apa. Dia tahu itu semua daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tidak jadi perhatian pada jiwanya. Maka dialah orang yang begini, barulah orang yang dikenal as-siddiq. As-siddiq, orang yang benar. Orang yang benar. Digelar sebagai siddiq. Maknanya dia termasuk dalam golongan siddiqin. Allahumma ja'alna minal siddiqin. Ini orang siddiq ni, orang yang hampir kepada Nabi dan Rasul. Rasul, Nabi. Kita nak jadi Nabi Rasul boleh tak? Tak boleh. Itu Allah pilih. Kita ni tak layak jadi Nabi, tak layak jadi Rasul, tak layak semua. Tapi boleh tak kita jadi siddiq? Siddiq ni di bawah Nabi. Di bawah Nabi ni siddiqin. Boleh. Tapi kita kena latih zuhud kita. Ini salah satu sifat siddiq. Maka seseorang yang boleh menjaga tadi, maka jadilah dia seorang yang siddiq. Dialah adalah siddiq. Dari zuhud bukan bermaksud tidak mempunyai dan tidak memiliki. Jadi zuhud juga tidak bermaksud dia tidak ada harta dan sebagainya, tetapi hati dia tidak ingin memiliki harta, tidak ingin memiliki kedudukan. Maka sekiranya berlaku ini, hatinya tidak peduli kepada hal itu, maka perhatiannya pada perhatian hati dia tadi, maka dialah yang digelar, dipanggil oleh as-siddiq, orang-orang yang alim, para hukama, para mukminin melihat dialah yang benar, as-siddiq. Benar hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Okey, seandainya ini kedudukan. Tengok seandainya sesiapa yang zuhud pada harta. Zuhud pada harta maknanya dia tak kisah duit. Duit ni tak kisah. Zuhud pada harta ni tuan-tuan guru ni. Ini bentuk tuan-tuan guru ni. Ini untuk pendakwah ni. Dia tak kisah harta. Harta miskin pun tak apa. Miskin pun tak apa. Kan? Tetapi tidak pada jah, tapi dia nak jah, dia nak kedudukan. Dia harta dia tak kisah. Duit tak apa. Tapi dia nak kedudukan. Maka dia sangat ingin memiliki. Dia nak kedudukan. Dia nak orang panggil dia pendakwah yang terbaik. Pendakwah sejuta umat. Pencetus ummah. Imam muda. Nak kepada gelaran-gelaran tu. Kalau sebut namanya da'i. Depan ada da'i. Kalau sebut nama dia. Depannya ada pencetus ummah. Depan dia. Imam muda. Ada gelaran dia. Doktor, ada gelarannya. Datuk, ada gelarannya. Dia nak memiliki. Dia nak memiliki. Dia sangat ingin memilikinya. Dia sangat ingin manusia tunduk dan patuh kepadanya. Harta tak apa. Harta dia zuhud tak apa. Harta tak apa. Tak jadi masalah. Bahkan dia sanggup buang duit dia. Dia buang duit dia untuk apa? Untuk mendapatkan jah. Untuk mendapatkan kedudukan. Dia sanggup buang duit. Bagi duit. Tak apa, duit banyak. Bagi duit tak apa. Tetapi yang penting dia dapat pangkat, kedudukan. Dia dapat memenangi hati manusia. Dia nak manusia hormat dia. Dia nak manusia sanjung dia. Fahuwa mura'in. Mereka ini adalah orang-orang yang riak. Riak. Orang-orang yang riak. Jadi orang yang dia tak mau harta, tapi dia nak kedudukan, dia ni riak.
Dia nak manusia pandang dia. Dia nak manusia nilai dia. Dia buat sesuatu supaya manusia menilai dia. Oh, dia ni tuan guru. Bagus. Oh, dia ni pengikut dia ramai. Pendakwah. Oh, dia ni seorang ketua. Bagus. Dia ni seorang yang baik. Dia nak orang menilai dia. And hubbujah maknanya. Dunia, harta tak apa. Harta dia sanggup. Korban. Tapi asalkan dia dapat jah tadi. Kedudukan. Dia dapat memenangi manusia supaya manusia tunduk kat dia, hormat kat dia, suka kat dia. Hati dia nak tu. Maka para ulama kata fahuwa mura'in, iaitu dia ni adalah orang-orang yang riya. Orang riya. Maka dia syirik kepada Allah. Nampak bahayanya hubbujah ni. Syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang ini orang yang meminta perhatian pada manusia, pada makhluk Allah. Dia nak makhluk Allah sanjung dia. Dia nak makhluk Allah meletakkan di tempat yang tinggi. Inilah orang-orang yang riak. Fahuwa mura'in. Orang yang riak. Ni kita tengok balik kehidupan kita. Seandainya orang yang zuhud pada jah. Yang ini pula dia zuhud pada jah. Dia tak mau kedudukan. Dia tak mau pangkat. Dia tak mau orang sanjung dia. Tak mau orang puji dia. Hubbul mal. Tapi dia sayang pada harta. Dia pentingkan harta. Dia pentingkan duit. Dia pentingkan, kan, kita kata perkara yang boleh menyenangkan hidup dia. Mal, harta, tanah, kan. Dia pentingkan duit, bisnes lah. Ni orang berniagaan tak? Niaga. Fikirannya dan penumpuannya mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Sanggup menipu orang, sanggup memeras orang, sanggup buat apa-apa. Sanggup membuat apa-apa. Tapi dia tak dapat kemuliaan, tak apa. Orang tak sanjung dia, tak apa. Dia tak ada kedudukan, tak apa. Tak ada kedudukan, tak apa. Ini orang nak bisnes. Nak duit je. Nak duit, tak apa. Aku orang tak kenal, tak apa. Duduk belakang-belakang je. Tak apa. Tak apa, tak ada masalah. Duduk belakang-belakang. Tak apa, I tak surface ke depan, tak apa. Saya banyak jumpa orang yang macam ni juga. Bila kata, mari kita buat bincang sikit pasal ni. Tak boleh, tak apa. I tak boleh surface kat depan. I tak boleh surface ke depan. Kenapa? Tak apalah, tak apa. I tolong. You go. Tapi dia nak duit. Dia nak cari duit. Dia berhajat kepada mal. Pentingkan mal. Hubbul mal. Tetapi dia tidak. Dia zuhud pada jah. Zuhud pada kedudukan. Orang tak muliakan dia pun tak apa. Orang tak hormatkan dia pun tak apa. Tak ada masalah. Yang penting harta. Maka para ulama menggelarkan orang ini. Fahuwa laim. Ini orang yang tercela. Kenapa tercela? Cinta dia kepada duit, harta, mal tadi sampai sanggup dia menipu, dia buat macam-macam. Dia buat benda yang corruption, dia buat benda yang macam-macam tadi. Sehingga kan dia ni menjadi orang yang tercela. Jadi kalau kita hubbul mal, kita cintakan kepada harta, akan membawa kepada tercela. Hidup kita tercela. Di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang pertama tadi, dia tak cinta sangat harta, tapi dia nak kedudukan. Ini kepada orang-orang alim, guru-guru, tuan-tuan guru. Ini fitnah. Bila dah banyak murid kita, dah banyak pengikut kita, dah banyak, mula kita rasa kita ni best, baik, kita ni terbaik sebagainya. Sebab kita rasa diri kita ada kedudukan. Hilang dah tawaduk dia, hilang dah tawaduk. Ini bahaya. Sebab tu ada berlaku kata-kata penyelewengan. Sebab apa? Mula-mula okey lah penyelewengan. Sebab hati tidak diproses untuk berlaku zuhud pada jah, hubbul jah. Yang kedua ni, dia cintakan kepada harta pula. Tak apa, tak dapat kedudukan, tak apa. Orang tak sayang dia pun tak apa. Dia boleh buat apa-apa, dia orang benci dia pun tak apa. Tapi dia ada duit. Money is God. Money is king. Dia kata duit ni lah segala-galanya. Money is king. Ini hubbul mal. Cinta kepada mal. Ini juga orang yang akan binasa, tercela. Yang pertama tadi orang yang riak. Dan yang ketiga ni, seandainya pula sesiapa yang mencintai kedudukan dan harta, dua-dua sekali. Hubbul mal, cinta dunia, cinta harta, dan hubbul jah, cinta kepada kedudukan. Maka
Kan? Dia akan dihukum oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tolak dia. Maknanya dia ambil sifat Allah semua. Dia nak kedudukan tinggi macam Tuhan dan dia nak harta kaya macam Tuhan. Hubbul jah, hubbul mal. Kan? Syirik ni lagi besar lah. Syirik bukan satu syirik, dua syirik ni. Kan? Maka paling rendah hukumannya. Dia tidak akan berhasil mendapatkan kedua-duanya. Dia tak akan dapat dua-dua. Allah tak akan bagi. Orang yang hidup ingin mendapatkan harta yang banyak dan ingin mendapatkan kedudukan, hukuman yang paling kecil, dia tidak dapat kedua-duanya, akan hilang. Kalau ada pun, dia akan hilang sedikit demi sedikit. Allah akan cabut sikit demi sikit, satu persatu, sehingga akhirnya tidak ada tersisa. Dia akan menjadi orang yang hina, orang yang miskin. Kalau hatinya ada dua-dua. Jadi, tapi macam mana orang kapi-kapi semua ni kan? Orang kapi, orang yang kaya, dia ada kedudukan, dia kaya macam sekarang ni kan. Zionis lah, apa sebagai Rothschild lah, Rockefeller, macam mana pula kan. Itu istidraj. Istidraj ni apa? Istidraj ni maknanya Allah bagi dia. Bagi dua-dua. Dapat dua-dua. Tapi lepas tu Allah akan hancurkan dia habis sehancur-hancurnya. Orang Islam, orang beriman, yang ada hubbul jah dan hubbul mal, cinta kepada kedudukan dan cinta kepada harta, dia tak dapat. Dia akan rendah habis. Dia akan habis. Ini bahaya orang beriman. Orang beriman Allah istidrajkan juga, bagi juga. Tapi Allah akan tarik sikit-sikit, habis. Bahaya. Orang beriman pun ada. Orang beriman Allah nak bagi syurga. Tapi dia ada cinta kepada harta, dia ada cinta kepada kedudukan. Maka Allah habiskan harta dia. Habiskan kedudukan dia. Dia menjadi orang yang hina. Maknanya kalau dia tidak bertaubat, akhir nanti Allah akan bakar dia sebelum masuk syurga kalau dia mati dalam badan beriman ataupun Islam. Tapi orang bukan Islam, kita tengok ada dua-dua ada kan. Allah memang bagi istidraj. Allah bagi. Tapi lepas tu Allah akan hancurkan. Habis. Mati dia habis. Kita tengok Ariel Sharon kan. Ariel Sharon. Antara orang yang paling banyak bunuh umat Islam. Ariel Sharon. Kalau tak silap saya, dia koma. Sakit koma. Koma ni maknanya apa? Sakit. 10 tahun juga tak silap saya. Tak mati-mati. Dah cabut pun tak mati. Boleh bernafas tapi sakit. Cuba baca kisah Ariel Sharon. Ini salah satu contoh yang Allah nak tunjukkan pada kita kat dunia ni, zaman kita ni. Kalau Firaun kita dengar ni kan, orang yang banyak bunuh dia yang masuk dalam Baitul Maqdis tahun 1967, dia bawa pesta dalam Masjid Al-Aqsa, dia bawa arak, dia bawa perempuan berzina dalam Masjid Al-Aqsa, minum arak, pesta dalam Masjid Al-Aqsa. Ni Ariel Sharon. Sebelum dia jadi Perdana Menteri. Dia general. Dan dia pada 1967, dialah yang mengalahkan, yang masuk dalam Baitul Maqdis. Allah izin dia koma, sakit dalam sensor tu yang dia tak tahu, nampak dia sakit kat dada, sakit kat perut, sakit sepanjang masa 10 tahun kau tak silap saya. Akhirnya dia mati, koma. Tak mati-mati, dah cabut dah alat pembantu, hidup lagi, tak mati kan. Akhirnya meninggal dunia lah dalam keadaan terseksa. Ini orang kafir, orang yang menentang Islam, musuh Islam. Kita nampak kat dunia Allah dah tunjukkan kat dunia lagi. Wallahu a'lam. Baik, jadi sebab itulah di sini kita kena lihat, kalaulah kita tidak benar-benar memahami akan hakikat zuhud ini, akal kita tidak sempurna. Otak kita berfikir tak sempurna. Sebab tu kita tidak boleh nak kalahkan sahabat-sahabat. Sebab sahabat-sahabat hak ni dia praktikal dengan Rasulullah SAW. Rasulullah SAW jadi contoh kepada mereka. Direct Rasulullah bagi contoh kepada mereka macam mana nak berzuhud. Direct nampak saksiah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tak nampak. Kita tak ada macam Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu kita tak sampai. Nak lawan sahabat-sahabat tak sampai. Walaupun 50 kali ganda satu amal tak sampai. Baik, apakah kelebihan orang yang siddiq ini, orang yang zuhud ini, yang siddiq ini? Apa kelebihan dia? Dan antaranya ialah apabila berkata orang yang benar, apabila orang yang siddiq itu bercakap. Orang yang benar itu bercakap, maka perkataan dia itu ada cahaya dan barakah. Perkataan dia itu ada cahaya, ada barakah. Ini kelebihan orang yang siddiq. Walaupun dia tidak fasih bercakap, dia tak fasih bercakap.
Macam Nabi Musa AS, dia tak fasih bercakap, dia tak boleh cakap, lidahnya ada kecederaan, ya. Tapi cakapnya ada cahaya, dia bercakap dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Barakah, begitu juga kita lihat ada setengah-setengah orang-orang alim sebelum kita ini yang banyak kadang-kadang bila dia mengajar tu, kita tengok nak kena dengar betul-betul, faham tak faham, faham tak faham, kan bahasa dia tu macam slow aja, macam perlahan aja. Tapi orang bila dengar tu dapat sesuatu yang luar biasa. Banyak tuan-tuan guru kita macam itu. Tawaduknya sebagainya, dia cakap tu macam mungkin bahasa dia tak faham, tak dia tidak lidah dia ke ataupun percakapannya tidak fasih lah. Tapi dia cakap pelan-pelan tu, orang yang dengar tu tersentuh hatinya. Orang yang dengar tu mendapat cahaya, meningkat kefahaman dia, kesedaran dia. Banyak contoh-contoh. Di depan kita boleh tengoklah. Sedangkan perkataan orang-orang yang susah payah menyusun ayat, perkataan orang-orang yang fasih ni, dia susun ayat, buat skrip siap-siap, tulis semua cantik. Kan susun ayat supaya pendengar suka, supaya orang mendengar tu puji dia. Oi, baguslah ucapan kamu hari ni. Ada pantun, ada syair, ada sajak, ada ayat Quran, ada hadis, ada kawaid fiqhiyah. Kan? Oh, sedaplah kamu cakap ni, baguslah. Kan? Dia susah payah susun. Supaya menarik pendengaran. Supaya kalimah yang dicakap itu bagus. Supaya orang tertarik dengan dia. Ini orang yang tidak benar, tapi dia menyusun percakapan dan perkataan tadi, maka perkataannya akan menjadi gelap dan jauh dari barakah. Tapi hakikatnya perkataan itu gelap, tak ada cahaya, dan jauh daripada barakah. Walaupun sekalipun orang itu pandai bercakap, fasih berbicara. Jadi apa tandanya? Dalam majlis-majlis itu orang semua terpesona dengan cakapan dia. Terpesona dengan percakapan dia. Kita rasa ketika majlis tu orang tertarik dengan percakapan dia, tapi apabila keluar daripada majlis hilang, tak ada apa dah. Tak ada barakah. Percakapan tidak menjadi amal. Ceramah dia tidak menjadi amal. Sekadar cakap aja, orang semua seronoklah, ketawalah, gelaklah, menangislah. Habis tak ada perubahan, sama je. Itu percakapan yang gelap, yang zulumat, yang gelap dan tidak ada barakah. Ini lahir daripada mana ni? Daripada hati yang tidak zuhud tadi. Hati yang tidak zuhud tadi. Jadi kadang-kadang kita jadi naqib ni. Kita nak jadi naqib, kita nak jadi da'i, kita nak jadi penceramah, kan? Saya ingatkan diri saya lah ni, dan diri tuan-tuan, perempuan sekalian, kita manfaatkan. Kita nak kena bersifat zuhud, benar, menjadi orang yang sedik, barulah cakap kita tu ada cahaya. Orang boleh faham, mudah faham. Orang boleh amal, mudah amal. Dia barakah. Barakah maknanya lahir amal. Bila cakap habis, lahir amal. Tapi kalau cakap, semua seronok. Gelak apa sebagainya, dengan pantun, dengan syairnya, semua sekali. Tapi balik, hilang, tak ada apa. Best lah tadi, macam tengok movie. Movie pun best juga, kan? Tapi tak ada cahaya. Kan? Dia makin buat maksiat dia lah. Dan sebab itulah di sini dikata, apabila seseorang itu ada mempunyai sifat zuhud tadi, dia akan menjadikan jiwanya benar. Jiwanya berlaku benar dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia akan melihat Allah dari sudut redha Allah. Dia akan melihat akhirat dari sudut nak mencari akhirat. Maka pada ketika itu, Allah akan memberi cahaya kepada dia, barakah pada apa yang dicakap. Ini antara kelebihan karamah kepada orang yang bersifat zuhud. Orang yang tidak ada mata hati. Orang yang tidak ada mata hati yang menunjukkan bahawa dia mata hati yang menjadi hidayah. Maksudnya tahdi ni apa? Orang yang tidak ada hidayah. Maksudnya dia tak ada hidayah. Maka lamalah, panjanglah pada pendidikan. Dia nak tarbiyah diri dia jadi panjang. Ikut usrah 30 tahun, 40 tahun ikut usrah. Tapi peningkatan tak ada, lebih kurang lah. Ikut ceramah, puluh tahun ikut ceramah, buat macam-macam, tapi tidak ada peningkatan. Nak mendidik dia susah, dia nak mendidik orang pun susah, dia nak dididik pun susah. Susah nak diajar.
susah mendapat hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Kerana akibat hati yang tidak ada basirah, yang tidak ada cahaya, yang tidak ada hidayah, tidak benar, tidak siddiq tadi. Ini rahsia perbezaan kita dengan sahabat-sahabat kita. Para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi oleh itu apabila tidak ada zuhud tadi, dia akan menjadi riak contohnya. Maka orang-orang yang riak, dia akan menuju kepada sombong. Orang-orang yang sombong atas kebenaran, orang yang sombong kepada orang-orang yang orang lain, maka dia akan berada dalam kehinaan. Bila kita tidak menjaga zuhud tadi, menyebabkan riak, menyebabkan sifat-sifat tercela, maka kita menuju kepada kehinaan. Inilah yang dikatakan penting kita duduk dalam tarbiyah yang membina kekuatan kita. Baik. Tuan-tuan rahmat Allah Taala, mari kita tengok sedikit apa dia hakikat. Macam mana kita nak menjalani kehidupan zuhud ini. Macam mana kita nak menjalani kehidupan supaya menjadi orang-orang yang bersifat zuhud, yang sesuai dengan mana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi jalan orang yang zuhud itu, orang yang hidup berzuhud itu, jalan hidupnya itu dia mengambil dunia. Maksudnya dunia yang ada di depan dia ni, bukan ada kat hati ada kat depan dia ni, kan dia ambil untuk sebagai fasiliti dia, kemudahan dia untuk ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu jalan hidup orang yang zuhud. Jadi jalan hidup orang zuhud ni hakikatnya ialah apa sahaja yang ada di hadapan dia yang Allah kurniakan, hartalah, pangkatlah, kedudukanlah, apa sahaja yang Allah bagi kepada dia, maka dia mengambil apa yang Allah bagi dari dunia tadi untuk sebagai memudahkan dia beribadah kepada Allah. Maka dia ambil dunia, bukan dia buang dunia. Dia ambil dunia, dia pegang harta ada, kereta ada, rumah ada, bisnes ada. Dia ada pangkat, dia ada kedudukan, dia ambil dunia. Untuk ketenteraman, kelancaran, kenikmatan beribadah. Supaya bila dunia yang dia ambil itu, dunia yang akan menyebabkan dia mudah untuk ibadah. Dunia yang akan menyebabkan dia lancar beribadah. Menyebabkan dia rasa tenang, rasa mudah, nyaman beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah dunia pada orang yang zuhud. Jadi orang yang zuhud ini bukan kata dia buang rumah, tak mau dah rumah, tak mau dah pangkat, tak mau, bukan. Itu kita kata dunia bukan di dalam hati, tapi dunia pada tangan. Maka dunia yang ada pada orang zuhud itu, dia akan ambil, dia akan guna untuk dia beribadah kepada Allah. Dia ada motor, dia guna dunia yang ada tu, motor tu, untuk pergi solat, pergi kerja, nafkah, cari nafkah. Dia tak guna buat pergi disko. Walaupun disko buka sampai pukul 10 malam. PKP ni disko pula buka sampai pukul 10 malam. Masjid lepas sembahyang kena tutup. Minta maaf lah kalau siapa-siapa yang terasa. Itulah hakikatnya. Jadi dunia-dunia yang mengganggu ibadah dia. Ada benda dunia yang mengganggu ibadah dia, maka dia tinggalkan. Ini orang zuhud. Kalau dunia itu mengganggu dia ibadah pada Allah, mendekati Allah, dia tinggalkan. Dunia yang menghambat dia atau yang menghalang dia untuk takarub dengan Allah, untuk jalan ibadah, dunia ni menghalang dia, maka dia singkirkan daripada hidup dia. Inilah orang-orang yang zuhud, yang berhati-hati, dan orang yang beruntung di dunia ni. Dia beruntung kat dunia ni. Ni kita kena tengok balik hidup kita ni. Dalam hidup kita ada banyak dunia tak? Ada banyak macam dunia. Yang mana satu dunia yang memberikan kekuatan untuk ibadah, yang mana satu menghalang kita. Jadi zuhud itu bukanlah pakaian yang compang-camping. Zuhud ni bukanlah kita pakai yang tampal-tampal. Orang yang makan 2 hari sekali, makan 2 hari sekali. Kenapa? Zuhud. Kau ni makan, aku tengok 3 hari sekali, 2 hari sekali. Kenapa? Yalah, kita kan kena jaga makan jangan banyak sangat. Zuhud. Bukan maksudnya makan zuhud tu makan 2 hari sekali. Atau yang tak pakai minyak, bau busuk, tak pakai minyak. Kan? Minyak atar pun tak ada. Minyak atar ke minyak apa, tak pakai minyak, bau busuk. Kenapa kau ni tak ada pakai minyak langsung? Busuk. Mandi pun tak pakai sabun. Contohlah kan. Kenapa? Zuhud dia kata. Aku zuhud tak pakai minyak. Kan? Salah, bukan macam gitu. Jadi orang yang zuhud itu, asasnya itu, dasarnya ialah
dia boleh mengelola, dia boleh mengurus dunia untuk mendekatkan diri dia dengan Allah. Itu baru zuhud. Apa dunia yang ada pada dia? Pakaian. Dia pada pakaian yang indah, pakailah. Tapi bukan pakaian indah nak menunjuk-nunjuk kat orang. Macam mana kalau kita ada pakaian yang indah, yang cantik? Boleh tak pakai pakaian cantik? Kan? Kata nak zuhud. Pakailah pakaian cantik. Tak apa, pakai cantik. Tapi niat kita apa? Niat kita nak menunjukkan syiar nikmat Allah. Allah bagi nikmat pada aku. Ni syiar. Orang Islam pun layak pakai pakaian yang indah. Pakaian yang ada harga sikit kan. Kenapa? Ini syiar. Nak tunjukkan ni nikmat Allah bagi. Kan? Berbeza dengan orang yang pakai pakaian yang indah tapi nak menunjuk-nunjukkan dunia dia. Kita bukan nak tunjukkan dunia, kita nak tunjukkan syiar nikmat Allah. Tak apa. Pakai baju kan, pakai baju yang kita mampu lah. Jangan kita tak mampu, kita mampu pakai baju yang elok sikit. Pakailah baju elok sikit, tak apa, itu syiar. Bila orang tengok kita, kan, orang tanya, wah cantik baju hari ni, kan. Kita tak cakap, oh ni mahal ni, beli dekat Ais Setan, kan. Contoh kan. Beli dekat Ais Setan, mahal ni, kan. Kita tak cakap macam itu. Orang tanya, cantik baju ni, kan. Alhamdulillah, Allah bagi rezeki, Allah izin. Kan? Ada rezeki sikit, Allah bagi, boleh beli baju ni, Allah bagi, alhamdulillah. Ni bukan aku layak pun, tapi Allah bagi. Kan? Lepas tu, buka baju tu, basuh dia elok, bagi pada orang cakap cantik tadi. Bagi pada orang cakap cantik tu. Kenapa? Kan? Pernah berlaku pada saya, pernah berlaku. Masa saya belajar dulu. Ada orang pakai pakai baju kot kulit. Dia dah lama simpan duit, nak beli baju kot kulit, kot yang tebal untuk winter, untuk musim sejuk, dia beli. Cantik. Memang saya tahu dia simpan duit banyak simpan duit, lama simpan duit nak beli baju kot ni. Dia bukan mampu, student masa belajar tu. Satu hari dia beli, dah cukup duit dia simpan, tak tahulah berapa tahun dia simpan. Cukup dia pun beli. Dia pun beli baju kot tu, kot apa ni kulit tu, pakai masa pergi masjid, sembahyang Isyak, pakai. Musim sejuk lah, pakai. Dia pakai. Habis sembahyang semua, kata saya pun pegang kot dia tu. Wah, sahabat, brother, cantiknya kot ni. Oh, mesti mahal, bestnya. Apa dia kata, tuan-tuan? Subhanallah. Ni orang beriman, orang zuhud ni. Dia kata, do you like it, brother? Oh, I like it. Kita biasalah, sukalah kan. Okay, it is yours. Dia membuka baju tu, dia bagi kat saya. Subhanallah. Kenapa dia kata? Saya kata, kenapa? This is yours. Kan kamu baru beli, kan kamu sayang pada dia. Perkataan ni. Kan kamu baru beli, kamu sayang pada dia. Dia kata, aku sayang pada engkau lebih daripada aku sayang pada kot ni. Subhanallah. Aku sayang pada engkau lebih daripada aku sayang pada baju ni. Baju tu dia dah kumpul duit punya lama, nak beli baju kot tu. Tiba-tiba, dia bagi kat kita. Kita gurau-gurau. Cakap biasalah kita tengok orang pakai baju cantik kan. Wah, cantik baju macam ni kan. Cantik lah gini-gini. You like it, dia kata. Kamu suka ke? Kita kata sukalah. Kalau ada kat kita, kita sukalah. Kita bukan nak baju tu kan. Itu niat kita. Dia buka baju tu, dia bagi. Direct dia bagi. Saya terdiam, saya kata, subhanallah. Akhi, kan, I love you more than this coat also. Saya bagi balik kat dia. Nak tunjukkan hati ni tak sayang dengan dunia. Tak sayang dengan dunia. Tapi dia ada harta. Dia ada sesuatu. Jadi nak sebut kat sini, dan orang yang zuhud itu ialah orang yang boleh mengurus, boleh mengelola dunianya untuk mendekatkan diri dengan Allah. Jadi kalau kereta tu boleh manfaatkan untuk pergi buat benda amal, gunalah kereta. Tak apa, guna kereta. Kalau benda tu cantik, indah, contohnya benda tu mungkin mahal sikit, kita mampu beli kan. Katakanlah kita nak beli, memang kita nak beli. Belilah. Pakailah. Tapi niatkan untuk menunjukkan ni syiar. Syiar nikmat Allah. Allah bagi aku nikmat, aku nak menunjukkan nikmat Allah, nak puji Allah. Jadi bila orang cakap, cantiknya engkau baca, alhamdulillah, kita puji Allah. Segala puji bagi Allah. Alhamdulillah, Allah izin, Allah bagi. Allah rezekikan.
Kita nak puji Allah ni syiar. Bukan sebab hati kita sayang pada benda tu. Kalau hati kita sayang pada benda tu, maka kita dah ada hubbul mal. Dan inilah rahsia. Rahsia kenapa orang berilmu tewas. Kenapa orang berilmu tewas? Kerana dalam hati dia hajat kepada kedudukan, supaya orang sanjung dia, orang puji dia, dia ni orang terkenal, dia ni bagus. Maka bila dia ada ilmu, dia tewas. Ataupun orang yang memimpin tewas. Orang yang memimpin tewas kenapa? Dia tidak ada lain melainkan dia nak hubbul jah, dia nak orang kedudukan. Dia nak kedudukan. Supaya orang hormat dia, supaya orang pilih dia. Supaya orang sayang dia, sanjung dia, puji dia. Dalam hati dia nak ini orang pemimpin-pemimpin tewas. Kenapa? Kerana tidak ada kerana ada hubbul jah tadi. Dan begini juga orang-orang yang miskin tewas. Orang miskin pun tewas. Kenapa orang miskin tewas? Walaupun dia miskin, walaupun dia tidak ada apa-apa, tapi hajat dia kepada harta tinggi sungguh. Tinggi sungguh. Sehingga kalau dia boleh mencuri, dia mencuri. Kalau dia boleh merompak, dia merompak. Nak dapatkan tadi, hajat dia tadi. Tewas. Orang miskin pun tewas. Orang kaya pun tewas. Orang berilmu pun tewas. Orang yang memimpin pun tewas. Orang yang sakit pun tewas, orang yang sihat pun tewas. Kerana dalam hidup dia hilang makna zuhud. Dan hilang makna zuhud dalam hati dan kehidupan mereka. Ini kita kena tengok. Ini sebab itulah saya sebut tadi, bagaimana Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu menggambarkan kepada para tabi'in, kau banyak solat, kau banyak puasa, kau banyak baca Quran, kau banyak hafal Quran, tapi kau tidak akan lebih daripada para sahabat. Kenapa? Rupa-rupanya hati mereka dengan dunia ni tak ada langsung. Hati mereka pada akhirat, mencari akhirat, mencari redha Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati kita dengan dunia, hati kita dengan dunia ni luar biasa. Maka di sinilah kita lihat, kita ambil sesuatu daripada dunia ini bila dia boleh memudahkan kita untuk beribadah. Kita ambil lah. Kalau dia memudahkan kita untuk solat, tenang ibadah, senang solat, kita ambil lah. Benda dunia tak apa. Duduk dalam bilik, mungkin bilik tu ada selesa sikit, tak apa, asalkan sembahyang kita tenang. Dan kalau kita susah, menderita, kadang-kadang kita kena susah juga, kena menderita, kena latih diri kita untuk bersifat zuhud, kurangkan makan, nak lawan nafsu kan, kurang makan, kurang tidur, kurang apa, untuk tinggalkan dunia ni. Kita latih, itu peringkat permulaan kita latih, untuk melatih hati kita supaya tidak cinta kepada dunia. Kita cabut daripada hati kita. Oleh itu kita membuang dunia yang mencegah kita. Kita buang dunia yang mencegah kita untuk dekat dengan Allah. Kalau ada perkara daripada dunia dalam hidup kita yang mencegah kita untuk dekat Allah, kita buang. Itu orang zuhud. Itu orang zuhud. Jadi hakikat kita kena tengok macam itu. Maka saya nak cadangkan assignment pada pagi ni. Tuan-tuan dan puan, saya bagi assignment sikit. Iaitu yang pertama sekali, senaraikan apa yang ada pada kita. Daripada dunia. Apa yang ada pada kita. Yang kita senaraikan. Contohnya ada rumah yang besar, rumah yang selesa, kereta yang besar, kereta yang selesa, kekayaan, ataupun apa saja. Maka kita tengok, adakah perkara itu membuatkan kita mendekatkan diri dengan Allah. Kalau benda itu mendekatkan diri dengan Allah, kita ambil dia. Kita jaga dia. Barang ni satu keperluan. Yang ini keperluan untuk ibadah. Yang ini keperluan untuk kita mendekatkan diri dengan Allah. Dan yang ini pula, TV ni, contoh TV lah. Menyebabkan aku sibuk dengan dunia. Menyebabkan aku lalai dalam beribadah. Menyebabkan aku bermaksiat pada Allah. Maka yang ini kita singkirkan. Singkirkan tu bukan maknanya buang. Tapi hidup kita tu singkir. Hati kita singkir. Tak mau dah. Tutup. Kalau ada TV je, tutup dulu. Lawan dulu. Jadi orang yang zuhud, assignment dia ialah memilih mana yang menguntungkan akhirat, maka dia akan ambil. Dia akan ambil. Yang merugikan akhirat, dia akan singkirkan. Inilah hakikat zuhud. Ini hakikat kita berjalan dalam kehidupan kita.
Okey, rumah. Kata-kata rumah melalaikan kita. Janganlah buang rumah pula, tinggalkan rumah, jual rumah, janganlah pula kan. Melalaikan kita tu maknanya kita ni betulkan diri kita. Rumah tu itulah rumah kita. Kan? Jadikan rumah tempat perlindungan, rumah tempat mengingati Allah, rumah tempat ibadah. Jadi kalau ada dalam rumah tu benda-benda yang melalaikan kita, apa dah rumah melalaikan? Mungkin ada patung-patung. Kan? Patung-patung, ada berhala-berhala ke, ada benda-benda khurafat bid'ah ke dalam rumah kita, ada benda-benda yang mengarut ni, yang mensyirikkan kita, Allah buang. Jangan buang rumah. Rumah jangan buang. Rumah memang tempat asas kita kan. Kita kena ada. Cuma kalau hati kita masih lagi berbangga-bangga dengan rumah, kita kena ubahlah. Kita kena betulkan niat kita, betulkan matlamat kita. Kereta pun sama juga kan. Baik. Orang yang zuhud, hakikatnya ialah dia akan memilih kan, mana yang menguntungkan akhiratnya, itu yang dia ambil. Mana yang merugikan akhirat, dia tinggal. Jadi bukanlah maksud zuhud itu tak boleh bersenang-senang. Bukanlah maksud zuhud tu kita tak boleh bersenang-senang. Boleh, kita boleh bersenang-senang, bersantai-santai, asalkan tidak menjadi lalai, lupa pada Allah. Tidak menjadikan kita buat maksiat pada Allah. Jadi tak apa bersenang-senang, tak apa. Ada kolam mandi, dalam rumah kita ada kolam renang. Oh, ini mewah ni, banyak air apa semua kan. Kita mampu, tak apa. Asal jangan jadi lalai kepada Allah. Jangan jadi maksiat. Maksiatnya ni kita berbangga-bangga dengan dunia. Itu maksiat. Kita gunakan kolam tu untuk apa? Untuk kesihatan kita ke apa yang kita boleh buat kan. InsyaAllah untuk dekatkan diri dengan Allah. Orang yang paling berhati-hati ialah orang yang memilih jalan atas dunia ini. Mereka memilih jalan atas dunia ini, itu orang yang paling sempurna akalnya. Jadi bila kita memilih dunia ini mengikut kesempurnaan akhirat, maka kita ni akal kita sempurna. Ini baru jadi orang cerdik, orang yang pintar. Jadi orang yang paling pintar, orang yang paling cerdik ialah sebenarnya orang yang zuhud. Orang yang paling pintar, yang cerdik, orang yang zuhud. Kerana kalau dia zuhud, dia akan memilih kebaikan dia untuk dapat redha Allah melebihi yang lain. Kebaikan untuk mendapat akhirat melebihi dunia. Orang paling pintar. Jadi orang paling pintar bukan dapat A semua. Semua mata pelajaran A dapat 4.0, flat, 4 flat. Ketika belajar di universiti. Yang orang paling pintar bukan orang dia paling tinggi darjatnya. Gajinya tinggi. Kan? Ataupun bangsawan, kedudukannya tinggi. Dari sudut keturunan. Tapi orang yang paling pintar ialah orang yang boleh mengurus dunia ni untuk kesempurnaan akhirat. Untuk mendekatkan diri dengan Allah. Itulah maksud kepintaran, kepandaian yang sebenar. Tetapi orang yang memilih hal-hal yang membahayakan akhiratnya, tentulah dia orang yang bodoh. Orang yang tak pintar lah. Dia pilih benda dunia yang menghancurkan akhirat dia. Ni orang yang jahil. Kan? Dia tahu perkara itu kan, akan membawa kepada maksiat. Perkara itu akan membawa kepada melawan Allah. Perkara itu akan membawa kepada kelalaian. Tinggal sembahyang. Dia tahu. Tapi dia buat juga. Maka itulah bodoh. Kebodohan. Macam mana dia tahu depan tu ada binatang berbisa. Ular. Ada ular. Ada kalajengking. Ada buaya. Kan? Dia tahu binatang. Dia pergi kat binatang tu, dia pegang-pegang. Nak macam kucing pula. Patutlah, kena patutlah. Kena makan dengan buaya tu. Kan? Dia tengok dekat tepi sungai. Kan? Dia tengok ada seekor buaya. Tunggu je. Besar buaya. Tunggu je. Diam aja macam pokok kan. Macam dahan batu, dahan kayu kan. Diam je. Nampak, buaya lah buaya. Buaya besar. Kan? Diam dekat tepi sungai tu. Dia pun pergi dekat-dekat. Dia pun pergi kat buaya tu. Pegang tangan. Nak capai lah. Nak pet lah. Nak pet. Buaya tu tengap dia punya tangan. Bodoh lah. Buaya tu nampak baik. Nampak bagus. Diam je dia. Kan? Nampak ta'at. Dia sami'na wa ta'na kan. Tapi dia tunggu mangsa. Dia tengah tunggu mangsa. Kita ambil buaya tu. Tangkap tangan kita. Paling kurang tangan putus. Kalau tak kita masuk. Dengan badan-badan masuk semua. Habis jadi dia. Makanan dia. Bodoh. Begitu juga kat ular. Ular sawa. Kita jalan-jalan dekat dalam hutan. Tiba-tiba nampak ular sawa besar. Sedang berehat-rehat.
dekat atas dahan pokok. Duduk diam. Cantiknya ular ni. Cantik. Warna-warni semua sebagainya. Cantik lah, mari kita buat balik rumah. Kan? Kita pun pergi kat dia. Dia pun terjun kat kita. Belit kita. Belit. Kita pula. Kan? Tak ada orang lain pula. Habis kena telan dengan ular sawa. Bodoh lah. Jadi apabila kita melihat dunia yang akan membahayakan akhirat kita, membahayakan hubungan kita dengan Allah, tapi kita buat juga. Ambil juga dunia tu. Maksiat tadi, lalai tadi, kita ambil juga. Maka kita lah orang yang jahil, orang yang bodoh, orang yang gelap. Tak nampak akhirat. Jadi kita macam jumpa buaya, kita bagi diri kita kena makan dengan buaya. Macam gitu. Dan ada kala jengking. Cantiklah kala jengking. Tak pernah nampak kala jengking. Kita pun ambil nak pegang dia. Dia pun sengat kita, habis. Bisa kena kat kita. Jadi sebab itulah, apabila kita melihat dunia ini, kita nak kena melihat dunia ini sebagaimana binatang-binatang buas, binatang-binatang yang berbahaya. Kita kena berhati-hati. Jangan sampai dunia ini menjadi sesuatu yang membahayakan akhirat kita. Ini orang yang zuhud, dia macam gitu. Dia macam gitu. Jadi dia tengok, dia fikir, dia pegang, dia akan berhati-hati. Jadi orang yang berhati-hati dengan dunia adalah orang yang punya akal yang sempurna. Baru akal sempurna. Akal sempurna bukan dia ada PhD. Bukan dia jawatan menteri. Bukan jawatan yang CEO tinggi. Bukan orang yang tua banyak pengalaman. Bukan orang yang berilmu, alim ulama'. Orang yang paling sempurna akal bukan alim ulama'. Sebab ada juga alim ulama' yang mengambil dunia dalam hidup dia. Dia tengok bola sepak lagi besar lagi daripada yang lain. Minat dengan bola sepak. Kalau bola sepak tu untuk dakwah tak apa. Tapi dia minat dengan bola sepak. Ataupun minat dengan dunia yang melalaikan. Maka dia seperti orang yang memegang apa? Memegang buaya. Memegang buaya. InsyaAllah. Itulah insyaAllah sikit sebanyak dalam untuk kita sama-sama kongsi pada hari ini. Sama-sama kita renung-renungkan supaya apa yang kita tengok dalam hidup kita ni benar-benar membina kita, jangan meruntuhkan kita kan. Jadi kita tahulah sekarang ni hakikat zuhud macam mana. Jadi zuhud ni bukannya kita miskin. Kita nak tunjukkan kita miskin, pakai baju nampak baju bulu-bulu, baju yang buruk-buruk kan. Zuhud ialah hati yang tidak mahu memilih dunia. Hajat kepada harta. Hati tidak berhajat kepada harta. Hati tidak berhajat kepada kedudukan. Hubbul mal wa hubbul jah. Jadi bila tidak berhajat kepada harta, tidak berhajat kepada kedudukan, saya dah definisikan tadi, awal tadi, maka ketika itulah kita akan nampak dunia ni sebagai jalan untuk beribadah kepada Allah. Kalaulah dunia itu merosakkan ibadah kita, merosakkan takarub kita pada Allah, merosakkan kita lalai pula, jadi maksiat, maka kita tinggalkan dunia itu. Barulah kita menjadi orang yang zahid, orang yang zuhud. Orang yang zuhud ataupun zuhad, orang yang zuhud. Itulah insya-Allah, mudah-mudahan apa yang cuba saya sampaikan dapat sama-sama kita amalkan. Tuan-tuan puan-puan, insya-Allah mudah-mudahan Allah masukkan kita dalam golongan orang-orang yang mendapat hidayah al-mahdiyin, orang-orang yang akan mendapat petunjuk daripada Allah. Salah satunya ialah orang yang zuhud, salah satu ciri-cirinya insya-Allah. Kita proses pelan-pelan insya-Allah. Aku qouli hadza astaghfirullahalazim li wa lakum. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma innaka ta'lam anna hazihil qulub qad istama'at ala mahabbatik wa iltaqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syari'atik. فاسق اللهم رابطتها وأدمتها واهدها سبولها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجمل التوكل عليك وأهيها بمعرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك يا الله إنك نعم المولى ونعم النصير. اللهم يا مقلب القلوب
Sabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atik wa ala jihad fi sabilik. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Tuan-tuan, puan-puan, kalau boleh panjang-panjangkanlah kuliah kita pada pagi ini. Mudah-mudahan anak-anak kita, saudara kita, kawan-kawan kita dapat manfaat insya-Allah. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.